Malaysia bertindak ofensif dan tidak menolak kemungkinan untuk menyaman kumpulan mengaku waris Kesultanan Sulu susulan kerugian yang dihadapi negara berikutan tindakan undang-undang yang dikemukakan mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said memberitahu kerajaan akan mengkaji untuk mengambil tindakan saman memandangkan kos yang ditanggung oleh Malaysia adalah sangat tinggi. Itu sebabnya saya dah arahkan Jabatan Peguam Negara untuk berkomunikasi dengan syarikat litigation funder Sterlium, mengarahkan peguam solicitor kita di UK untuk membuatkan menulis pada mereka secara rasmi ke atas keputusan ini dan beri maklum untuk memberikan disclosure kepada perjanjian antara Terium sebagai funder dengan 8 orang ni. Jadi kami juga telah memberikan arahan baru. Kalau kita tengok daripada punca perhubungan itu, perhubungan dalam gerakan penipuan, there is a fraud element, kami akan buat tindakan di bidang kuasa ofensif sama ada di US ataupun di UK. Berkenaan dengan salah satu daripada 8 ni yang dilihat sebagai pengganas yang disebut oleh Kementerian Dalam Negeri, kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan dengan. Pada Februari lepas, Datuk Seri Azalina dilaporkan berkata kerajaan membelanjakan 31 juta ringgit bagi kos perundangan terhadap tuntutan 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah Sabah dalam tempoh 4 tahun. Kos itu termasuk bayaran perkhidmatan peguam antarabangsa, prosiding mahkamah, terjemahan, pendidikan sejarah dan perundangan yang bermula dari 20 November 2019 hingga 20 Januari lepas. Beliau terus memaklumkan tuntutan kumpulan Sulu untuk mendapatkan 14.9 bilion dolar Amerika adalah 62.59 bilion ringgit daripada Malaysia melalui proses timbang tara boleh disifatkan sebagai satu bentuk peperangan baharu. Tuntutan itu adalah satu serangan yang sophisticated dan kerajaan memberi jaminan akan melakukan gerakan secara agresif untuk mematikannya. Katanya kerajaan mungkin akan mengambil tindakan undang-undang di Amerika Syarikat dan United Kingdom jika terbukti tuntutan terbabit didalangi penipuan. Tiada lagi sebarang laporan rasmi diterima berhubung kekecohan dicetuskan seorang menteri di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan siasatan terperinci akan dilakukan pihak berkuasa lapangan terbang mengenai insiden berkenaan. Saya belum mendapat apa-apa laporan lanjut berkenaan insiden tersebut. Saya rasa pihak berkuasa lapangan terbang akan membuat siasatan lebih terperinci apa yang berlaku. Sudah tentu protokol keselamatan perlu dipatuhi, tapi apapun kita berserahkan kepada pihak berkuasa penerbangan sebab saya rasa mereka akan buat siasatan yang lebih terperinci. Beliau mengulas mengenai insiden seorang menteri yang didakwa menceroboh masuk Dewan Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi menyelamatkan seorang warga Cina ditahan masuk ke Malaysia. 7 kilang serta 1 stor simpanan barangan musnah dalam kebakaran di kawasan perindustrian Budi Manjeras, manakala 2 lagi rosak teruk. Kenyataan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail memaklumkan insiden yang berlaku kira-kira pukul 2 pagi tadi tidak melibatkan mangsa. Kebakaran bermula daripada 4 kilang yang kemudian merebak ke kilang lain yang terletak berhampiran. Api merebak dengan pantas berikutan pengubahsuaian kilang dan kedudukan yang rapat. Kilang-kilang yang terlibat juga padat dengan bahan yang mudah terbakar. 8 promis yang musnah sepenuhnya dalam kebakaran itu merupakan sebuah stor simpanan barang acara dan 7 kilang melibatkan kilang barang plastik, kilang model rumah, kilang tembakau, kilang membuat perabot dan tilam, kilang audio kereta dan kilang makanan kucing. Punca insiden masih dalam siasatan.
Subsidiari milik penuh MN Holdings Berhad telah memperoleh kontrak utiliti bawah tanah projek laluan rel Pantai Timur ECRL bernilai 13.9 juta ringgit. Dalam maklumat kepada Bursa Malaysia, MNHB memaklumkan uniknya Mutu Nusantara Sdn Berhad telah dilantik sebagai subkontraktor projek melalui surat penganugerahan daripada Rentak Segar Sdn Berhad. Mutu Nusantara akan bertanggungjawab bagi kerja-kerja kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan EPCC, membabitkan kerja-kerja awalan serta penempatan semula kabel kuasa di Seksyen 9 Selangor dalam projek ECRL. Projek ECRL sepanjang 665 km itu mengandungi 59 terowong, merangkumi kerja-kerja pembinaan di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor selain direka bentuk untuk bebas banjir. Kontrak EPCC akan bermula serta-merta dan disasarkan siap menjelang Julai 2024. Sempena sambutan Aidiladha, golongan asnaf terus disantuni. Di Selangor, hampir 50 keluarga asnaf menerima sumbangan barangan makanan. Ini kita nampak harap pemberian sumbangan hamper ni agak boleh membantu mereka meringankan sedikit belanja harian. Jadi sumbangan ini harap mereka gembira dan meneruskan perayaan mereka dengan gembira. Ucapkan terima kasih pada Hans yang memberi sumbangan untuk meringankan lagi beban untuk sambutan Hari Raya Aidiladha. Saya amat berterima kasih sangatlah pada Han memberi sumbangan ni. Kalau lebih elok, lebih banyak lagi sumbangan pada orang yang kurang kemampuan seperti saya, ibu tunggal dan mempunyai anak OKU. Bagi akak dengan kawan-kawan semua, alhamdulillah terima kasih sangat dekat Han. Dengan hari itu, dengan bantuan sayurnya, bersyukur sangat untuk kami yang menyambut Hari Raya Korban. HANS merupakan pertubuhan kebajikan yang membantu meringankan beban golongan B40 di Selangor.